Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bertemu. Saya tidak memanjangkan mukadimah ini, bahkan terus kepada kesilapan mendidik anak yang kelima. Ya, kesilapan mendidik anak yang kelima iaitu tidak berapa minat untuk menyertai aktiviti anak-anak. Anak-anak kita macam-macam aktiviti tuan-tuan. Di sekolah ada satu aktiviti, di rumah ada satu aktiviti, ekstrakurikuler selepas sekolah pun ada satu aktiviti, di padang ada aktiviti. Di bowling, tempat bowling ada aktiviti, dengan kawan-kawannya ada aktiviti. Sambut hari jadi kawan-kawan dia ada aktiviti, hari jadi dia pun dia ada aktiviti. Di padang dia ada aktiviti, di rumah dia ada aktiviti, dalam bilik dia ada aktiviti, dengan komputer dia ada aktiviti. Dengan kawan-kawan lagi banyak aktiviti-aktiviti mereka tuan-tuan. Setidak-tidaknya sembang-sembang kosong dengan kawan sesekali. Tuan-tuan di halaman rumah kita, kalau di serambi rumah kita dan sebagainya. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan ni? Kebanyakan ibu bapa dilaporkan kepada saya tidak terlibat dengan aktiviti anak-anak. Anak-anak ke padang, rumah dengan padang tak berapa jauh, tak pernah tengok. Mendengar laporan saja, anak kita merupakan penjaga gol yang terbaik. Bagi sekolahnya satu, bagi tempat kawasan kediamannya, sebut saja goalkeeper yang terbaik, dia kata Irfan. Irfan tu anak tuan-tuan yang tuan-tuan tak sedar. Anak tuan-tuan dihormati oleh masyarakat, dihormati oleh jiran tetangga, dihormati oleh sekolah. Sekolah pada hari Isnin tuan-tuan dalam perhubungan, dalam perbarisan mingguan, dalam perhimpunan mingguan, nama anak tuan-tuan disebut oleh guru besar, mengucapkan tahniah kepada pasukan sekolah yang telah menang di peringkat daerah, dan goalkeepernya disebut sebagai Irfan kerana Irfan tidak pernah melepaskan bola masuk ke gawangnya. Tapi mak tak tahu, bapa tak tahu. Tuan-tuan bayangkan ya. Begitu juga yang lain-lainnya tuan-tuan dan puan. Anak kita seorang pelukis yang terkenal. Lukisannya sudah dipamerkan dan ada guru-guru yang mencadangkan di peringkat umurnya diadakan solo tuan-tuan. Exhibition solo. Solo maknanya seorang-seorang dia mampu untuk mengadakan pertunjukan, untuk mengadakan exhibition di peringkat perseorangan. Tapi ibu tak tahu, ayah tak tahu. Tuan-tuan cuba membayangkan tuan-tuan dan puan. Ataupun gerakan-gerakan di rumah tuan-tuan dan puan. Anak kita di rumah. Anak kita duduk dengan adik, duduk dengan abang, duduk dengan kakak, bercerita cara-cara dia. Tuan-tuan tak datang. Anak kita main dam, tuan-tuan tak datang sekali, tak sama sekali. Anak kita main chess, tuan-tuan tak sama sekali. Anak kita main monopoli. Alah tuan-tuan duduk ajalah tuan-tuan, sebelah dekat-dekat 5 minit duduk raikan mereka, tepuk-tepuk mereka, cium-cium mereka, gosok-gosok kepala mereka, usap-usap kepala mereka. Kan cantik tuan-tuan dan puan. Apapun saya nak sebutkan adalah satu keperluan untuk tuan-tuan terlibat langsung dengan aktiviti-aktiviti harian anak-anak. Sama ada di sekolah, sama ada di padang, sama ada rumah, sama ada dalam jiran tetangga, sama ada dalam masyarakat. Apa pun sebelum orang lain tahu kejayaan anak tuan-tuan sebagai ibu dan ayah, tuan-tuan merupakan dua manusia ni perlu tahu dahulu. Apa pun sebelum pengiktirafan diberikan kepada anak tuan-tuan, tuan-tuan orang yang pertama tahu mengapa pengiktirafan itu diberikan kepada anak-anak. Boleh tak tuan-tuan selepas ini? Boleh tak? Mari kita bersama-sama melibatkan diri kita dalam bentuk apa pun. Tak perlu lama-lama. Tak perlu kerap-kerap sangat, tak perlu. Sekali-sekali adillah dengan anak-anak. Libatkan diri. Orang pun nak tengok di mana ayahnya. Orang pun nak tengok di mana emaknya. Orang pun nak tengok di mana kakak, di mana abangnya. Tuan-tuanlah yang sebagai guru yang pertama. Tuan-tuanlah sebagai kapten. Kapten tuan-tuan dan puan dalam rumah ini. Untuk mendahulukan, untuk bersama-sama dengan anak dalam apa juga aktiviti-aktiviti yang melibatkan anak-anak kita. Boleh tuan-tuan? Cukup setakat itu. Kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.